Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua, para pelajar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Marilah sama-sama kita mulakan dengan menzahirkan rasa syukur kepada Allah. Selawat dan salam buat kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta kepada sahabat-sahabat semua, setiap kali mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembacaan hadis, iaitu pembacaan hadis kitab Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, untuk memperbanyakkan selawat dan salam buat junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah tiba pada muka surat 155, bab yang ke-25 daripada bab berkenaan tentang solat. Lalu berkenaan tentang solat, kita sebelum ni dah selesai tentang taharah. Sebab itu kitab Imam Tirmizi dipanggil Sunan kerana ianya disusun berdasarkan tajuk-tajuk fiqah. Maka mana-mana kitab hadis yang disusun berdasarkan tajuk fiqah dikenali sebagai Sunan. Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i dan lain-lain. Maka kita dah tiba pada bab yang ke-25. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh. Mudah-mudahan kita lakukan semuanya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu bab yang ke-25, dah buka ke muka surat? Okey, bab yang ke-25. Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan al-jam'i bainas salatain, menjamakkan, menggabungkan di antara dua solat. Maka di sini ada perselisihan pendapat daripada kalangan para ilmuwan dalam menafsirkan, dalam memahami hadis-hadis berkenaan tentang jamak di antara dua solat. Lihat kepada Arafah 247, 7 baris daripada penghujung Arafah. Jumpa tak? Ikhtilaful a'immah. Okey, gariskan di situ. Ikhtilaful a'immati fil jam'i bainas salatain, perbezaan pendapat di dalam maksud menggabungkan di antara dua salat. Ijmalu, ringkasan mazhab Imam Malik dan Syafi'i dan Ahmad adalah jawaz, harus dan boleh menggabungkan di antara dua salat waqtan, secara waktu. Maka dalam mazhab Syafi'i, menggabungkan antara waktu solat adalah boleh, jawaz, bukanlah wajib, tetapi pada waktu itu boleh. Seseorang itu kalau dia tak nak jamak pun boleh, kalau dia nak jamak pun boleh. Maka berlakulah seperti yang kita biasa menggabungkan Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak. Okey. Maka biikhtilafir riwayat, berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang ada. Fis safar, lalu dalam hadis pada waktu itu ada tiga sebab kenapa boleh jamak. Yang pertama disebabkan safar, yang kedua disebabkan hujan, matar, dan yang ketiga disebabkan al-marad, sakit. Ini adalah berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Kemudian jamak pula, ada jamak takdim, ada jamak takhir dan lain-lain.
kemudian tengok kepada baris yang bawah tu hujung, wa qala Abu Hanifah. Jumpa tak? Jumpa, kita tak tunjuk kepada yang lain? Jumpa ke tak? Okey. Wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, bil jam'i fi'lan, hanya boleh jamak secara fi'li. Apakah maksud dia? Wal jam'u fi'lan min ta'biri. Maka maksudnya adalah masing-masing daripada solat, kata Imam Abu Hanifah, kena solat pada waktu masing-masing. Zuhur kena solat pada waktu zuhur, asar kena solat pada waktu asar. Cuma apakah maksud jamak di situ? Maka zuhur disolat betul-betul pada hujung waktu dan asar disolat betul-betul pada awal waktu. Maka itulah maksud jamak suwari yang difahami ataupun yang ada dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Adapun mazhab Syafi'i, Malik dan Ahmad, mereka mengatakan jamak seperti yang kita biasa dengar, tapi ada syarat-syarat masing-masing. Riwayat 184, kita sekadar nak baca hadis dan dalilnya. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Habib ibn Abi Thabit an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, jama'a Rasulullah. Hadis ini adalah hadis yang banyak orang pada waktu itu disalah faham. Dia sekadar ambil daripada zahir makna hadis, dan itu sebenarnya kurang bagus dan kurang tepat. Maka kata Abdullah bin Abbas, kita baca dulu hadis. Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamakkan di antara solat zuhur dan asar, dan di antara maghrib dan isya, wa bainal maghribi wal isya, dan di antara maghrib dan isya, bil Madinah, sewaktu Nabi di Madinah. Yang ini adalah masalah. Sebab itu nanti kita lihat riwayat 185 hadis Abdullah bin Abbas juga. Di sini siapa perawi dia? Siapa perawi hadis sahabat Nabi, nama dia siapa? Abdullah bin Abbas. Gariskan nama Abdullah bin Abbas. Lalu di sini kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW telah menjamakkan di antara zuhur dan asar, di antara maghrib dan isya di Madinah, min ghairi uzri, min ghairi khaufin, tanpa disebabkan sebarang ketakutan, wala matarin, dan juga tanpa sebab hujan. Selalunya yang boleh menjadi sebab jamak, itu pun jamak takdim, adalah bila turun hujan. Maka pada waktu zaman dulu susah kalau nak datang balik ke masjid bila dah hujan. Maka ada hadis yang Nabi SAW suruh para sahabat untuk jamak takdim supaya tak perlu datang untuk asar ataupun untuk isyak dan lain-lain. Qala, maka perawi berkata, dikatakan kepada Abdullah bin Abbas, ma arada bidzalika, apakah yang dimaksudkan oleh Nabi boleh buat jamak di Madinah semasa bukan musafir, tanpa ada khauf dan juga hujan. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, arada, Nabi berkehendak, alla tahraja, bahawa tidak mahu menyusahkan umat baginda, supaya umat baginda tak susah. Lalu faham betul-betul hadis ini, nanti Imam Tirmizi bagi jawapan. Wa fil babi, dan di dalam bab ini ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga. Lihat kepada Syaikha sebelum kita baca kata-kata Imam Tirmizi. Okey. Lihat kepada baris yang kedua. Jumpa tak baris yang kedua? Okey. Ikhtalafu fi sababil jamak. Para ulama berbeza pendapat kenapa jamak dibenarkan. Kenapa jamak dibenarkan? Maka apa sebabnya? Selalunya solat tak boleh jamak, tapi kenapa jamak boleh dibolehkan? Maka para ulama berbeza pendapat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, maka boleh jamak disebabkan hujan dan juga disebabkan permusafiran. Maka yang kena betulkan kepada al-matar, disebabkan hujan dan permusafiran. Imam Malik punya pandangan lain pula. Imam Malik kata boleh jamak disebabkan marad, penyakit. Okey, apakah ringkasan dia? Maka kata para ulama, al-hasil. Jumpa tak al-hasil? Al-hasil ringkasannya adalah tidak ada seorang ulama hadis maupun ulama fiqh
yang mengatakan boleh jamak bi ghairi uzrin, tanpa ada keuzuran. Sebab hukum asal dia adalah pada waktu itu solat pada waktu masing-masing. Lalu tidak boleh untuk solat jamak tanpa ada sebarang keuzuran. Maka sebab itu kata para ulama, bukan kata para ulama, kata Imam Tirmizi sendiri, seorang ulama hadis, pakar hadis. Kata Imam Tirmizi, fahadzal hadithu imma matrukum bil ijma' kama qala Tirmizi. Maka jawapan untuk hadis yang kita baru baca tadi, yang Nabi SAW menunaikan jamak di Madinah tanpa ada sebarang khauf dan juga sebab hujan, maka kata Imam Tirmizi, hadis ini mengikut kesepakatan para ulama, ianya adalah matruk, tidak diamalkan. Hadis ini tidak boleh diamalkan. Hadis ini tidak boleh diamalkan. Ataupun ada sebahagian ulama menyebut hadis ini mungkin bermaksud kepada jamak suwari. Apakah maksud jamak suwari? Jamak suwari adalah Zuhur masih solat pada Zuhur, Asar masih solat pada Asar, cumanya Zuhur itu disolat akhir waktu, Asar disolat awal waktu. Maka ini maksud hadis ni mungkin. Nabi kata boleh solat jamak suwari. Kalaulah bukan musafir, kalaulah tak ada hujan, boleh solat jamak suwari. Zuhur solat di hujung waktu, Asar solat Zuhur solat di akhir waktu, Asar di awal waktu. Maka itu pandangan yang kedua. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kata para ulama, maka hadis ini, hadis Abdullah bin Abbas tadi, matrukan, tidak diamalkan, ijma'an, secara ijma', walaupun sanad keduanya adalah sahih. Sanad dia sahih. Sanad dia adalah sahih. Sebab itu kata Imam Tirmizi di dalam kitab beliau yang lain Al-Ilal, kata Imam Tirmizi bahawa kullu hadithin adkhaltuhu fi kitabi hadha. Kata Imam Tirmizi, semua hadis yang aku masukkan di dalam kitabku Jami' dan Sunan ini, fahuwa ma'mulun bihi, maka ianya adalah hadis-hadis yang diamalkan, li ahadim min ahli ilmi la mahalah, yang pasti diamalkan oleh sebahagian daripada ahli ilmu. Pasti ada orang amalkan. Ada kadang-kala menjadi dalil untuk Imam Abu Hanifah, ada kala menjadi dalil untuk Imam Syafi'i dan Ahmad. Tapi kata Imam Tirmizi, dalam kitab Sunan beliau, semua hadis yang beliau bawa adalah menjadi amalan untuk pihak yang tertentu. Illal hadithain, ada dua hadis je yang tak ada ulama daripada zaman Imam Tirmizi amalkan, sama ada ulama fiqh ataupun ulama hadis. Tak ada siapa amalkan kedua hadis tersebut. Fa innahuma matrukan, kata Imam Tirmizi, kerana sesungguhnya kedua hadis tersebut tidak diamalkan ijma'an, secara ijma', ma'aku wati sanadihima, walaupun sanadnya kuat, dan pada waktu itu hadis yang sahih. Walaupun hadis yang sahih daripada zaman Imam Tirmizi, tak ada siapa amalkan hadis ini, kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Maka apakah dua hadis yang tak diamalkan oleh mana-mana ulama hadis dan fiqh pada zaman Imam Tirmizi? Maka yang pertama kata Imam Tirmizi adalah hadis yang kita baru baca tadi. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW menggabungkan di antara Zuhur dan Asar, jamak di antara Maghrib dan Isyak, ketika mana Nabi berada di Madinah tanpa ada sebarang ketakutan dan juga tanpa ada sebarang sebab hujan. Maka Nabi buat jamak. Maka kata Imam Tirmizi, ijma', kesepakatan para ulama daripada zaman dia lagi, tidak ada orang yang amalkan hadis ini. Hadis ini tidak boleh diamalkan. Apakah hadis yang kedua yang ada dalam kitab Tirmizi yang tak diamalkan tapi Imam Tirmizi bawa? Adalah hadis berkenaan tentang orang yang minum arak, di mana Nabi bersabda, fa in 'ada fir rabi'ah, barang siapa yang minum arak pada kali yang keempat selepas diberikan hukuman dan teguran, maka hendaklah bunuh dia. Maka tidak ada yang beramal dengan hadis tersebut. Maka kata para ulama, fa'ulima minhu, maka daripada kenyataan Imam Tirmizi yang kita baru dengar tadi, walaupun hadis ni sahih, walaupun hadis ini sahih, sanad dia kuat, maka daripada sini keluarnya satu kaedah. Apakah kaedah dia? Bahawa annal hadis as-sahih al-qawi, ada hadis yang mungkin sahih dan sanadnya kuat,
qad yutraku, tetapi tidak diamalkan. Seperti hadis ini, dia berbeza dengan pemahaman kebanyakan daripada kita. Kebanyakan daripada kita, semua hadis yang sahih wajar menjadi dalil. Tapi kata para ulama tidak. Bila Imam Tirmizi, seorang pakar hadis yang pada waktu itu belajar direct daripada Imam Bukhari bertahun-tahun, dan Imam Tirmizi dia telah kongsikan kitabnya kepada semua para ulama hadis pada zaman dia sebelum dia sebarkan, maka Imam Tirmizi sendiri kata ada dua hadis yang tak diamalkan langsung, ijma', kesepakatan para ulama. Apakah dia? Hadis tentang jamak tadi, yang dekat zaman kita banyak dengar. Banyak kita dengar kat zaman kita bahawa boleh jamak walaupun bukan musafir, kerana Abdullah bin Abbas kata Nabi pernah jamak dekat Madinah tanpa ada sebarang ketakutan dan tanpa ada sebab hujan. Dan pada waktu itu ada orang yang terima semata-mata kerana lihat satu hadis. Hanya lihat satu hadis, tidak melihat daripada seluruh konteks hadis. Dan pada waktu itu tidak memahami kata-kata para muhaddis seperti Imam Tirmizi sendiri. Sebab itu kata para ulama daripada kenyataan Imam Tirmizi, apakah dia? Bahawa kadangkala ada hadis yang sahih dan kuat sanadnya tetapi tidak diamalkan. Wa yu'malu 'ala dhaif, dan kadangkala ada hadis itu lemah tetapi ianya menjadi amalan. Kerana pada waktu itu cara mengeluarkan hukum bukan sekadar daripada sudut sanad dan juga daripada sudut kekuatan hadis itu semata-mata. Ada sebab-sebab yang lain. Dan hadis ini pun kita nampak nanti. Hadis ini kita nampak Abdullah bin Abbas juga ada meriwayatkan, dia kata tak boleh untuk jamak ketika mana pada waktu itu tidak ada sebarang keuzuran. Dia kata tak boleh jamak jika tidak ada keuzuran. Maka itu secara ringkas. Qala Abu Isa. Lalu kadang-kadang bila kita baca hadis, jangan kita terus keluar hukum hanya kerana melihat satu hadis sahaja. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas telah diriwayatkan daripadanya min ghairi wajhin, daripada pelbagai sudut. Secara mudahnya daripada pelbagai sanad. Rawahu Jabir bin Zaid, telah meriwayatkan hadis Abdullah bin Abbas tadi oleh Jabir bin Zaid, Sa'id bin Jubair dan Abdullah bin Syakik al-Uqaili. Maka pada waktu itu mereka telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas juga. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang berbeza daripada hadis di atas. Hadis di atas, Abdullah bin Abbas kata, Nabi kata boleh jamak dekat Madinah tanpa ada sebarang sebab keuzuran. Tapi ada hadis Abdullah bin Abbas yang berbeza. Maka take note dekat hadis 185 ini. Maka dekat hadis 85 ini, kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf al-Basri qala hadatsana al-Mu'tamir ibn Sulaiman an abihi an Hanash. Hanash namanya gariskan bawah itu Husain bin Qais. Maka daripada Hanash, daripada Ikrimah, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Siapa perawi dia, sahabat? Siapa nama perawi hadis ni? Abdullah bin Abbas juga. Maka apa kata Abdullah bin Abbas? Man jama'a, barang siapa yang pada waktu itu menggabungkan bainas salatain, di antara dua salat, min ghairi uzrin, tanpa sebarang keuzuran, faqad ata, maka dia telah melakukan salah satu babam min abwabil kabair, salah satu daripada dosa-dosa besar. Okey, walaupun perawi yang bernama Hanash ataupun namanya adalah Husain bin Qais pada waktu itu adalah seorang yang dilemahkan, namun sebenarnya ada juga orang yang pada waktu itu mentashihkan beliau. Ada juga yang pada waktu itu mentashihkan beliau. Maka sebab itu gariskan tentang tahqiqu Hanash pada Arafah baris yang ketiga. Jumpa tak? Okey. Lalu disebut di sini pada baris yang kedua. Maka walaupun contohnya Ibnul Jauzi kata dia dhaif, Ibnul Jauzi kata Hanash, iaitu nama dia adalah
Husain bin Qais dia adalah dhaif. Namun kata para ulama, ada juga ulama yang mensahihkan dia. Contohnya Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Imam Hakim kata Hanash ataupun Husain bin Qais adalah pada waktu itu tidak dhaif. Riwayat ini adalah sahih. Begitu juga bawah dia, wa hassana Ibnu Katsir. Ibnu Katsir pada waktu itu mengatakan Hanash itu adalah seorang yang sahih. Cuma Ibnu Katsir adalah seorang yang dianggap mutasahil, seorang yang terlalu berlemah lembut di dalam perawi-perawi hadis. Namun nak tunjukkan, walaupun ada orang yang mengatakan dia dhaif, tapi ada juga para ulama hadis yang mengatakan pada waktu itu beliau adalah seorang perawi yang boleh diterima. Maka nampak perbezaan pendapat. Hadis perawi yang sama. Perawi yang tadi Abdullah bin Abbas kata Nabi kata boleh buat jamak dekat Madinah tanpa sebarang keuzuran ataupun sebab hujan. Sebaliknya di sini kata Abdullah bin Abbas daripada Nabi SAW juga marfu', barang siapa yang menjamakkan di antara solat tanpa sebarang keuzuran, maka telah melakukan salah satu daripada dosa-dosa besar. Sebab itu kata Imam Tirmizi, qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, Hanash yang kita baru baca tadi, beliau gelarannya adalah Abu Ali Ar-Rahabi. Dan pada waktu itu ayahnya bernama Ibnu Qais, tapi nama asalnya adalah Husain seperti yang kita nampak tadi. Wa huwa dhaifun, dan beliau dianggap sebagai seorang yang lemah di sisi para ulama hadis, telah melemahkannya Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Wal amalu ala hadha, namun ringkasannya kata Imam Tirmizi bahawa amal para ulama daripada kalangan ahli ilmu tentang permasalahan ini, bahawa tidak boleh menjamakkan di antara solat kecuali ketika mana di dalam permusafiran ataupun sewaktu di Arafah. Maka tak boleh menjamakkan solat sesuka hati walaupun pada waktu itu dekat dekat rumah, bukan musafir, tak boleh. Hanya boleh jamak sewaktu permusafiran dan sewaktu di Arafah. Dan tadi kita dah belajar juga ada pandangan Imam Malik kata waktu sakit pun boleh. Dan ada dalam pandangan mazhab Syafi'i boleh ketika mana hujan yang sangat-sangat lebat dan menyusah. Tapi ada syarat dia. Hujan pun bukan pada waktu itu begitu boleh jamak. Hujan untuk orang yang solat berjemaah dekat masjid dan lain-lain. Dia ada syarat-syarat dia dalam perbincangan fiqh. Kata Imam Tirmizi, warahasa, dan telah memberikan kelonggaran sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan tabi'in. Mereka mengatakan boleh untuk menjamakkan solat untuk orang yang sedang sakit. Orang sakit pun boleh menjamakkan solat. Lalu hukum ini asalnya tak ada dalam mazhab Syafi'i, tetapi ada di dalam mazhab yang lain. Dan diguna pakai dalam fatwa-fatwa untuk orang yang pada waktu itu dia, kalaulah doktor pada waktu itu cadangkan dia untuk jangan gerak terlalu banyak ataupun menggunakan air dan sebagainya, maka pada waktu itu dia perlu rujuk guru untuk bertanya adakah dia boleh jamak disebabkan sakit. Maka ulama mana yang mengatakan boleh jamak disebabkan sakit? Kata Imam Tirmizi, dan inilah pegangan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwih. Dan telah berkata sebahagian ahli ilmu, yajma'u bainas salataini fil matar, boleh menjamakkan solat sewaktu hujan, tapi ada syarat-syaratnya yang banyak. Contohnya ketika orang yang biasa solat di masjid, jamak pun hanya jamak takdim. Maka inilah pandangan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwih. Walam yara Asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i berpendapat orang yang sakit tidak boleh menjamakkan di antara kedua solatnya. Namun ada fatwa-fatwa yang boleh untuk dirujuk, yang mereka mengambil pandangan daripada mazhab Imam Malik. Maka dalam mazhab Syafi'i sebab untuk jamak dua, permusafiran, dan yang kedua adalah disebabkan hujan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita sedang membaca hadis-hadis daripada Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. Bab yang ke-26, bab ma jaa fi badi'il azan, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tentang permulaan azan. Hadis-hadis berkenaan tentang permulaan azan. Maka boleh lihat kepada Sahara. Maka apakah azan? Kata para ulama, azan adalah i'lamun bidukhuli waqti salah.
nak memaklumkan telah masuknya waktu solat. Maka itu adalah azan. Dan azan disyariatkan untuk kelima-lima waktu solat secara ijma'. Sebab itu kalaulah nak kuliah ke, kalaulah nak ceramah ke, bila masuk waktu azan, maka azan dulu. Sebab ianya adalah syiar, ianya pada waktu itu adalah syariat. Azan dulu, kemudian baru sambung kuliah, ceramah dan sebagainya. Maka bilakah azan disyariatkan? Kata para ulama hadis, pada tahun yang pertama hijrah. Ada juga yang mengatakan pada tahun yang kedua hijrah. Lalu azan ini sabit daripada mana? Adakah daripada mimpi sahabat yang kita biasa dengar namanya? Siapakah nama sahabat tersebut? Abdullah bin Zaid bin Tha'labah bin Abdur Rabbuh. Jumpa ke tidak baris yang kedua? Lalu Abdullah bin Zaid di kalangan sahabat ada dua, kita dah pernah kongsikan. Satu Abdullah bin Zaid bin Asim, bukan sahabat tersebut. Dan yang kedua adalah Abdullah bin Zaid bin Tha'labah bin Abdur Rabbuh. Itulah sahabat yang telah melihat dalam mimpi tentang azan. Maka timbul soalan, adakah pada waktu itu azan sabit daripada mimpi? Maka jawapannya tidak. Azan sabit daripada wahyu. Azan sabit daripada wahyu. Cuma pada waktu itu Abdullah bin Zaid yang pada waktu itu nampak dalam mimpi. Apakah bukti ianya sabit daripada wahyu? Okey, sebelum itu, berapa orangkah yang telah melihat azan dalam mimpi? Maka para ulama berbeza pendapat. Dalam Al-Wasid, Al-Wasid lil Ghazali menyebut lebih daripada 14 orang, iaitu lebih daripada 10 orang, iaitu 14 orang. Jumlah pada sahabat yang nampak azan dalam mimpi 14 orang. Dan antaranya dua yang dalam hadis yang sahih, Abdullah bin Zaid bin Tha'labah bin Abdur Rabbuh, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Okey. Kemudian jumpa tak baris bawah dia was sahih. Baris yang keempat. Annahu sabata. Okey, ada ramai yang kata takkanlah azan ni sabit daripada mimpi. Adakah daripada mimpi? Sebenarnya tidak. Sebab itu kata para ulama ketika mana mensyarahkan hadis ini was sahih, dan yang sebenarnya, yang sahihnya, annahu sesungguhnya azan sabata idza uhiya ilaihi, apabila telah diturunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada mimpi Abdullah bin Zaid. Bila Abdullah bin Zaid pada waktu itu ceritakan mimpinya kepada Nabi, maka wahyu telah turun, dan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan azan sebagai salah satu syariat, bukan sebab mimpi, tetapi wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebutkan pada baris bawah tu. Pada baris bawah tu, jumpa tak waqad waqa'a fi ma rawahu. Okey, sebab itu di dalam riwayat Musnad Abdul Razak dan juga riwayat Abu Daud dalam kitabnya Al-Marasil, ketika mana Umar bin Khattab telah melihat dalam mimpinya azan, dan dia telah datang untuk beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, qad sabaqaka bidzalikal wahyu, sesungguhnya wahyu telah mendahului kamu. Maka di situ Nabi sebut dengan jelas pada waktu itu wahyu telah turun, dan wahyu yang pada waktu itu menyebut untuk azan dijadikan sebagai syiar. Maka azan bukan sabit disebabkan mimpi, walaupun secara zahir kita nampak begitu, namun bila digabungkan dengan riwayat-riwayat yang lain, ianya sabit daripada wahyu. Jom kita lihat hadis yang ke-186 kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan terjemahan. Sebab saya baca daripada bahasa Arab, boleh ambil di Telegram Kuliah Umar Aziz. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon tersebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Panggil Safi jap. Mana handphone saya? Panggil dia tangga sekejap. Ahlan-ahlan, ada benda.
Okey, riwayat Allahumma salli, sama-sama kita selawat balik. Allahumma salli ala habibina Muhammad, Allahumma salli ala habibina Muhammad, Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey. Riwayat berkenaan tentang azan. Lalu kepada yang baru join, kalaulah dengar sabda Nabi, maka pada waktu itu perbanyakkanlah selawat. Hadis 186. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه. Siapa nama ayahnya? Abdullah bin Zaid bin Tha'labah bin Abdi Rabbuh. Maka beliau berkata, Lama asbahna, apabila kami telah berpagi, pada waktu subuh, kami telah datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu birru'ya, dan aku telah maklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi yang aku nampak tentang azan. Hadis ini cebisan dan ringkasan. Maka sabda Nabi, inna hadhihi la ru'ya haq, sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar. Fakum, maka bangunlah kamu bersama dengan Bilal, fa innahu, kerana sesungguhnya Bilal, anda, suaranya pada waktu itu lebih kuat ataupun lebih sedap. Anda ada dua makna. Yang makna pertama, boleh gariskan bawah tu, ay a'la, lebih tinggi, lebih kuat. Kalau kita tengok kepada qawata pada waktu itu, apakah maksud anda? Ay ahsanu, ianya pada waktu tu lebih sedap. Suara Bilal lebih kuat, lebih sedap. Wa amaddu sauta, dan suaranya pada waktu itu lebih panjang daripada kamu. Maka sabda Nabi, fa'alqi, maka ajarkanlah kepada Bilal, maqilalaka, apa yang telah diperkatakan kepada kamu, wal yunadi, dan hendaklah Bilal melaungkan azan, bidzalika, dengan kalimah-kalimah tersebut. Qala, berkata perawi, siapakah perawi di sini? Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbuh. Falamma sami'a Umar bin Al-Khattab, bila Umar bin Khattab telah mendengar tentang azan Bilal untuk memanggil salat, bis-salah, kharaja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah keluar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yajurru, dalam keadaan dia menyirit izarahu, kain dia, izar kain. Nak menggambarkan terlalu cepat dia nak jumpa Nabi, sampai kain dia pada waktu tu tak sempat nak pakai dengan betul-betul, dia telah serit kain dia. Wahwa yaqul, seraya Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, walladhi ba'athaka bilhaq, demi zat yang telah mengutuskan kamu dengan kebenaran, laqad ra'aitu, demi sesungguhnya aku telah melihat, mithla alladhi qala, sama seperti yang Bilal ucapkan, aku nampak mimpi yang sama. Qala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falillahil hamd, maka segala puji bagi Allah, fadzalika athbat, maka itu lebih menguatkan. Tapi sebenarnya seperti yang kita belajar dalam riwayat Abu Daud dan Musnad Ibn Abdul Razak, ianya adalah disebabkan daripada wahyu. Wahyu yang pada waktu itu menetapkan bahawa ini adalah azan. Maka kata Imam Tirmizi, dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Zaid yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad rawa hadzal haditha, dan telah meriwayatkan hadis ini Ibrahim bin Sa'ad daripada Muhammad bin Ishaq, atamma, lebih sempurna daripada riwayat yang kita baru baca, lebih panjang, lebih sempurna, lebih sempurna, dan juga pada waktu itu lebih atwal, lebih panjang. Wa dzakara fihi, dan dalam sanad yang sanad yang lain, iaitu sanad daripada Abdullah, iaitu sanad daripada Ibrahim bin Sa'ad. Dalam sanad tersebut ada disebutkan kisah tentang azan masna, di azan dua kali. Wal iqamah marrah, lafaz iqamah adalah sekali. Maka dalam azan pada waktu tu, asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali, hayya ala salah dua kali azan. Tapi dalam iqamah marrah, bahawa sekali, asyhadu an la ilaha illallah sekali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali, hayya ala salah sekali, hayya ala falah sekali. Maka ada disebutkan di situ. Lalu siapakah Abdullah bin Zaid ini? Abdullah bin Zaid, beliau adalah Abdi Rabbih, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Dan ada yang mengatakan tanpa ha, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabb sahaja, tanpa ada ha.
Abdi Rabbih pun boleh, Abdi Rabb sahaja pun boleh. Kedua-duanya adalah boleh. Kata Imam Tirmizi, dan kami tidak mengetahui untuk sahabat Abdullah bin Zaid ini daripada Nabi SAW sesuatu yang sahih kecuali hadis ini sahaja, satu-satu hadis ini sahaja berkenaan tentang azan. Dan ada seorang lagi sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid, kata Imam Tirmizi, jangan terkeliru pula. Dan ada seorang lagi namanya Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Dan kat sini banyak orang yang keliru. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbuh, sahabat yang mimpi azan. Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini, riwayat dia banyak. Riwayatnya adalah banyak. Maka kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, lahu ahadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini, ada banyak hadis daripada Nabi SAW, dan beliau adalah pakcik kepada sahabat Abbad bin Tamim radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, riwayat 187. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Nadhr qala hadatsana Hajjaj ibn Muhammad qala ibn Jurayj qala akhbarana Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kanal muslimuna hina qadimul Madinah, adalah orang Islam sewaktu mula-mula tiba di Madinah, yajtami'un, mereka berkumpul untuk solat, fayatahayyanun, lihat qawata fayatahayyanun, jumpa tak? Pada baris yang bawah tu, 3 daripada bawah. Qala iyad maknahu yaqduruna hinaha, mereka mengagak-agak waktu solat. Waktu solat tu dia memang ada, kita dah belajar hadis-hadis tentang waktu solat. Subuh ketika mana fajar sadiq, zuhur ketika mana matahari mula tergelincir, asar ketika mana setiap benda bayang-bayangnya pada waktu itu menjadi sama dengan dia, maghrib ketika mana matahari terbenam, isyak ketika mana hilangnya cahaya di kaki langit, di ufuk. Itu semua kita belajar. Tapi bukan semua orang pandai untuk tengok langit. Maka kata Abdullah bin Umar, ketika mana para sahabat pada waktu itu di awal Islam, ketika mula-mula tiba di Madinah, mereka menganggar-anggarkan sahaja waktu solat untuk mereka solat berjemaah. Mereka anggar-anggarkan sebab tak ada cara untuk panggil solat. Walaysa yunadi biha ahadun, tak ada seorang pun yang menyeru biha ay bis salati, untuk solat, tak ada seorang pun menyeru. Fatakallamu yauman, maka para sahabat berbicara tentang isu tersebut pada satu hari. Faqala ba'duhum, maka ada yang memberikan candangan, ittakhidhu naqusa, maka jadikanlah nakus, iaitu gendang, ataupun dia panggil apa, gendang gendang lagi apa nama dia yang lebih kurang sama, gendang lah kan, kompang kecil, gendang, ataupun sesuatu yang pada waktu itu seperti apa yang dilakukan oleh orang Nasrani. Naqusan misla naqusin Nasara. Cek kepada Sahara, gariskan, jumpa tak? An-naqus. Apakah an-naqus? Allazi tadribuhu an-nasara, apa sesuatu yang orang Nasrani akan pukul untuk memaklumkan waktu solat mereka. Loceng kot. Loceng. Khashabah kabirah tawilah, ianya adalah kayu yang panjang dan kayu yang kedua adalah pendek. Maka pada waktu itu gendang, ataupun pada waktu itu kayu dipukul atas kayu, ataupun pada waktu itu loceng, seumpamanya yang digunakan oleh orang Nasrani untuk panggil kepada gereja. Maka ada kata begitu, kita buat macam itulah, kita ikut orang Nasrani. Wa qala ba'duhum, sebahagian yang lain berkata, ittakhidhu qarnan, kita ambil akan tanduk seperti mana yang dilakukan oleh orang Yahudi, tanduk yang boleh mengeluarkan bunyi. Zaman kita istilahnya trompet. Trompet pada waktu itu untuk panggil orang untuk solat. Faqala Umar, maka kata Umar bin Khattab, awala tab'atsuna rajulan, mengapa tidak kamu menghantar seorang lelaki, yunadi bis salah, mengajak kepada solat. Maka Nabi SAW bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, kum, bangun, fanadi bis salah, dan serulah untuk solat, azanlah. Ini secara ringkas. Lalu riwayat yang penuh kita dah belajar tadi.
Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan gharib daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka kita telah belajar tentang bagaimana permulaan azan. Sekarang ini Imam Tirmizi nak menerangkan tentang permasalahan tarjih. Apakah maksud tarjih? Tarjih maksudnya mengulang-ulang kalimah asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara perlahan sebelum pada waktu itu melaungkan dengan kuat sebagai muazzin dan Bilal. Maka sebagai contoh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Maka itu tarjih. Perlahan dulu, kemudian baru kuat. Maka dalam mazhab Syafi'i tarjih sunat, sebab ada dalam riwayat dan hadis. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, tarjih pada waktu itu tidak sunat. Lihat kepada Arafah baris yang pertama, ikhtilaful a'immati fit tarjih fil adhan. Jumpa tak? Gariskan, tandakan. Qala Malik wa Syafi'i, pandangan Imam Malik dan Syafi'i, bitarjih, adanya tarjih sewaktu azan. Wa an Ahmad, daripada Imam Ahmad bin Hanbal, jawazul amrain, beliau berkata kedua-duanya boleh, sama, nak tarjih pun boleh, tak tarjih pun boleh. Berbeza dengan Imam Syafi'i, kata ianya adalah sunat. Dan sementara pada waktu itu, wa mazhabul ahnaf, Imam Abu Hanifah kata adamut tarjih, pada waktu itu tidak ada tarjih. Dan tarjih ini sebenarnya sabit daripada azan yang ada dalam hadis riwayat Abu Mahzurah. Gariskan tu juga. Wa thabatat tarjih fi azani Abi Mahzurah. Siapakah Abu Mahzurah? Abu Mahzurah adalah muazzin yang Nabi SAW lantik untuk azan di Mekah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Jelas ke jelas? Okey, boleh teruskan ke? Riwayat 188. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Bishr bin Mu'adz qala hadatsana Ibrahim bin Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abi Mahzurah. Ini dia Abu Mahzurah, muazzin Nabi dekat Mekah. Bilal bin Rabah dengan Abdullah bin Ummi Maktum, muazzin dekat Madinah. Maka daripada Abu Mahzurah, daripada Abdul Aziz yang merupakan pada waktu, minta maaf, daripada Ibrahim yang merupakan cicit kepada Abu Mahzurah. Beliau telah berkata, telah mengkhabarkan kepadaku ayahku dan datukku jami'an semuanya daripada Abu Mahzurah yang merupakan moyangnya. Sesungguhnya Nabi SAW aq'adahu, telah mendudukkan beliau, wa alqa alaihi al-adhana, dan Nabi sendiri yang mengajarkan kepada Abu Mahzurah azan, harfan satu persatu. Maka Nabi sendiri yang ajar perkataan azan kepada Abu Mahzurah. Abu Mahzurah ni ada kisah dia panjang. Pada awalnya bagaimana Nabi boleh panggil dia untuk jadi azan, namun tak diceritakan di sini. Dan kita pun sebenarnya ada target kita yang berapa banyak yang perlu kita habiskan. Sebab ini silibus madrasah. Kalaulah macam contoh live saya hayati Quran dan Masya, maka pada waktu itu saya boleh buat tenang-tenang, sebab dia tak ada penekanan berapa banyak kena habis. Namun kitab Tirmizi ini sebenarnya dibaca untuk pelajar-pelajar Hidayatul Muttaqin, dan mereka ada silibus yang mereka kena habis bila dan sebagainya. Lepas tu pula mereka ni banyak cuti. Saya hari-hari buat live. Sabtu Ahad mereka dah cuti. Raya Cina ni cuti lagi Tak payah cuti lah. Cina raya, bukan raya kita. No, mereka cuti lagi. Lalu berapa hari cuti? 4 hari? 3? Jumaat. Mula daripada hari apa? Khamis pukul berapa? Khamis mula 6. Jadi Jumaat, Sabtu, Ahad sampai Isnin, 4 hari cuti. Bila kita nak habis? Bila kita nak habis cuti 4 hari? Sebab nak pada waktu itu meraihkan Raya Cina. Tak adalah meraihkan gurau. Pada waktu tu nak bersama dengan keluarga. Itulah waktu yang boleh bersama dengan keluarga. Tapi banyak cuti. Tapi pada waktu tu kena habiskan silibus dia. Lalu sebab itu saya baca dengan laju, harap para sahabat pada waktu itu faham. Lalu bila mereka cuti, tak dapatlah saya nak mengajar kecuali jam 5 suku pagi sahaja. Okey, jom kita lihat hadis ini.
Qala Ibrahim, maka berkatalah Ibrahim pada waktu itu yang merupakan perawi, misla azanina, azan tersebut seperti azan kita. Qala Bishrun, berkata Bishr, perawi juga, berkatalah Bishr. Fakultu lahu, maka aku pun bertanya kepada guruku Ibrahim, a'id alayya, tolonglah ulang balik kalimah azan itu kepadaku. Fawasafa, maka Ibrahim pada waktu itu menjelaskan tentang lafaz-lafaz azan bitarji', beserta dengan tarji'. Pada waktu itu adanya tarji'. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Mahdzurah di dalam azan adalah hadis yang sahih dan telah diriwayatkan daripada beliau daripada sanad yang pelbagai. Wa alaihi al-amal bi Makkah, dan inilah amalan di Mekah bahawa azan adanya tarjih, dan inilah pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Riwayat 189. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna qala hadatsana Affan qala hadatsana Hammam an Amir al-Ahwal an Makhul an Abdullah bin Muhairis an Abi Mahdzurah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-azana 19 kalimah wal iqamata 17 kalimah. Maka daripada Abu Mahdzurah beliau berkata, Nabi mengajar untuk azan itu ada 19 perkataan kalimah, dan untuk iqamah 17 kalimah. Nanti sahabat-sahabat boleh kira, termasuk dengan tarjih sekali. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan Abu Mahdzurah siapakah namanya? Samurah bin Mi'yar. Ini pilihan Imam Tirmizi, Samurah bin Mi'yar. Samurah bin Mi'yar. Kemudian kita lihat Qawata. Qawata ada pandangan yang lain. Gariskan, jumpa tak? Jumpa tak Qawata? Ada juga mengatakan namanya adalah Aus bin Mi'yar. Itu pandangan kedua. Ada juga mengatakan pandangan yang ketiga, Samurah bin Umair. Ada 3 pandangan, Samurah bin Mi'yar, Aus bin Mi'yar dan Samurah bin Umair. Kak Habibah pun cuti kat Sepang. Ahlan, Masya Allah. Mudah-mudahan cuti yang bahagia, insya-Allah. Permudahkan segala urusan. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih. Dan Abu Mahdzurah namanya adalah Samurah bin Mi'yar. Wa qad dhahaba, dan telah pergi untuk memilih pandangan ini sebahagian daripada ahli ilmu berkenaan tentang azan dengan tarjih. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan daripada Abu Mahdzurah annahu kana yufridul iqamah, beliau pada ketika mana iqamah perkataannya tak diulang, hanya sekali. Kalau azan 2 kali, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi Abu Mahdzurah punya iqamat sekali-sekali, bahawa Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Berbeza dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah iqamah dia sama seperti azan. Bab yang ke-28 kata Imam Tirmizi, babu ma jaa fi ifradil iqamah. Ini untuk mazhab Syafi'i. Bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan lafaz iqamah itu adalah satu-satu. Nanti riwayat 29, lafaz iqamah itu adalah dua-dua, sama seperti azan. Apakah maksud daripada satu-satu? Baca Arafah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpa tak? Arafah. Al-babu min mustadillatil hijaziyin. Maka hadis ini adalah dalil untuk mazhab Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad. Maka ini adalah hadisnya yang pada waktu itu dijadikan sebagai dalil. Kemudian baca pada waktu itu syayakha. Pada baris yang pertama, al-ikhtilafu. Jumpa tak? Okey. Maka kata para ulama, perbezaan pendapat baina Abi Hanifah, di antara Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, bahawa Imam Syafi'i berkata bitarji'i fil azan. Itu satu perbezaan. Imam Syafi'i kata dalam azan ada tarjih. Untuk 2 kalimah syahadah ada tarjih. Kita dah belajar tadi apa maksud tarjih. Wa huwa yunkir, Imam Abu Hanifah kata dalam azan tak disunatkan tarjih. Yang kedua, Imam Syafi'i punya pandangan al-iqamatu furada. Lafaz iqamah adalah tidak berulang-ulang, sekali satu-satu. Maka Imam Abu Hanifah pula kata tidak, lafaz iqamah sama seperti azan.
Maka ini adalah pandangan-pandangan yang berbeza. Yang sebab itu kalau kita pergi tempat macam Masjid India, Masjid Pakistan, kita akan dengar dia punya iqamat berbeza daripada kita. Okey. Riwayat 190. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Wahhab bin Thaqafi wa Yazid bin Zura'in an Khalid al-Hadza an Abi Qilabah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Umira Bilal an yashfa' al-azan, telah diperintahkan Bilal untuk menjadikan azan pada waktu itu dua kali. Wa yutirul iqamah, dan Bilal diperintahkan untuk menjadikan azan sekali-sekali. Maksudnya ganjil, sekali-sekali. Dalam bab ini ada hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga. Berkata Imam Tirmizi, hadis Anas yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan sahih, dan inilah pegangan sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan tabi'in, dan inilah pegangan Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahway rahimahumullahu ta'ala. Bab yang ke-29, Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma ja'a fi annal iqamata masna, bahawa sesungguhnya iqamat itu lafaznya adalah berulang-ulang sama seperti azan. Masna maksudnya dua kali. Maka ini dalil untuk mazhab Imam Abu Hanifah. Jelas ke jelas setakat ni? Riwayat yang ke-191. Wa bi ilahi qala hadatsana Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Uqbah bin Khalid an ibn Abi Layla an Amr ibn Murrah an Abdurrahman ibn Abi Layla an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu qala kana azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah azan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya pada zaman Nabi, syaf'an, diulang dua kali perkataan tersebut, fil azan, sewaktu azan, wal iqamah, dan juga iqamah. Maka ini dalil untuk mazhab Imam Abu Hanifah. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Zaid telah diriwayatkan oleh Waqi' daripada A'mash, daripada Amr bin Murrah, Lalu kalau kita nampak, gariskan dekat atas tu, Amr bin Murrah dalam hadis yang kita baru baca tadi, nama perawi ni siapa? Ibnu Abi Layla. Gariskan Ibnu Abi Layla tu. Kemudian dekat sini gariskan A'mash. Maka dalam riwayat Ibnu Abi Layla sanadnya begitu. Dalam riwayat A'mash ini sanadnya daripada Amr bin Murrah daripada Abdurrahman bin Abu Layla bahawa sesungguhnya Abdullah bin Zaid telah melihat azan di dalam mimpinya. Wa qala Syu'bah, ini anak murid yang ketiga. Anak murid siapa? Amr bin Murrah. Sama-sama sebut Amr bin Murrah. Lalu perawi pertama dia siapa? Ibnu Abi Layla. Perawi keduanya siapa? Sambung A'mash. A'mash perawi anak murid kedua dia. Anak murid ketiganya siapa? Syu'bah. Syu'bah pula berkata daripada Amr bin Murrah daripada Abdurrahman bin Abi Layla, beliau berkata, haddatsana ashabu Rasulillah SAW, telah meriwayatkan kepada kami sahabat-sahabat Nabi SAW, sesungguhnya Abdullah bin Zaid telah melihat azan di dalam mimpinya. Wa hadza asah. Riwayat Syu'bah, riwayat anak murid yang ketiga ini, kata Imam Tirmizi, daripada sudut sanad lebih sahih daripada riwayat 191 yang kita baru baca tadi. Jelas ke jelas? Okey, riwayat yang seterusnya. Maka kata Imam Tirmizi, wa Abdurrahman bin Abi Layla, dan Abdurrahman bin Abi Layla perawi tadi tidak mendengar hadis daripada Abdullah bin Zaid. Berkata sebahagian daripada ahli ilmu, al-adhanu, azan itu perkataannya diulang dua kali. Wal iqamatu, dan iqamah itu perkataannya pun diulang dua kali. Maksudnya azan dan iqamah adalah sama, dan itulah yang dipegang oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Dan banyak tempat pada waktu itu azan dan iqamah adalah sama. Terima kasih banyak-banyak Umi Abi untuk gift. Terima kasih. Kata Imam Tirmizi, dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak dan Ahlul Kufah. Bila disebut Ahlul Kufah, siapa yang dimaksudkan? Imam Abu Hanifah, sebab beliau berasal daripada Kufah. Bab yang ke-22, bab yang ke-30, Imam Tirmizi membawakan tajuk azan perlu dengan at-tarassul. Bab pada hadis dan riwayat maja'a yang datang berkenaan at-tarassuli fil azan, perlunya tarassul ketika mana azan. Apakah maksud tarassul? Baca sahara. Nampak tak?
gariskan, ambil pen ke pensel, gariskan. Maka tarassul ada dua makna. Makna yang pertama, qat'ul kalimati ba'dhiha an ba'din, kena putuskan kalimah-kalimah tersebut. Itu makna yang pertama. Ada juga yang memberi maksud pada waktu itu tarassul adalah ianya pada waktu itu dengan perlahan. Maksudnya tak terlalu laju. Azan itu tempo dan rentaknya perlahan. Yang itu ada dekat di antara dua baris. Fatarassal ay ta'anni wala ta'jal. Jumpa tak? Bawah fatarassal tu ada. Ada ke tidak? Ta'anni wala ta'jal. Dekat dalam matan, dalam hadis. Jumpa ke tak? Jumpa, itu pun garis. Maka ada dua pandangan. Apakah maksud sabda Nabi at-tarassul? Sebab itu kata para ulama, ada yang mengatakan tarassul maksudnya azan tu mesti dipisah-pisahkan. Apa maksud dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipisah-pisahkan setiap lafaz perkataan. Itu juga ada yang memberi makna tarassul. Dan ada pandangan yang kedua tadi, banyak pandangan ketika mana mensyarahkan hadis ini. Ada pandangan maksud tarassul adalah azan dengan tempo, dengan tenang. Allahu Akbar, Allah. Maksudnya lama. Dan ada pula pada waktu itu nanti kita belajar iqamat, maksudnya hadar, laju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu sunnahnya. Jangan pula azan jadi iqamat laju. Jangan pula iqamat jadi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah jadi takbir raya pula. Azan dia sunnahnya segera sebab nak solat. Adapun azan, minta maaf, azan sunnahnya perlahan supaya orang boleh datang untuk solat. Iqamah sunnahnya segera sebab orang dah ada dan pada waktu itu nak menyegerakan solat. Okey. Maka di sini disebutkan daripada Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi SAW qala, telah berkata li Bilalin, kepada Bilal, ya Bilal, saya tak baca lagi sanad dia, berkenaan tentang at-tarassul. At-tarassul ada dua makna, pisah-pisahkan perkataan. Makna yang kedua, perlahankan nada dan rentak serta tempo. Riwayat 192. Wa bi ilahi qala hadatsana Ahmad bin al-Hasan qala hadatsana Mu'alla bin Hasan qala hadatsana Abdul Mun'im wa huwa sahibus saqa qala hadatsana wa huwa sahibus siqa qala hadatsana Yahya bin Muslim an al-Hasan wa Atha an Jabir radhiyallahu anhu. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau telah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, idza adzanta, apabila kamu nak melaungkan azan, fatarassil, maka pisah-pisahkanlah kalimah, ataupun maksudnya perlahankanlah nada dan rentak. Fi azani, sewaktu azan. Wa idza aqamta, dan ketika mana kamu nak iqamat, fahdur, maka segerakanlah, laju. Waj'al, dan jadikanlah, sabda Nabi, baina adzanika, di antara azan kamu, wa iqamatika, dan antara iqamah kamu, qadra ma yafrughul akilu min aklih, kadar yang kalaulah ada orang yang nak makan, dia boleh selesai makan. Kadar tu pada waktu tu dalam 10 minit lebih kurang. Tak adalah kita kata, ustaz, tapi saya makan 2 jam. Itu kita tak digalakkan pun untuk makan sampai 2 jam. Maka berapakah kadar yang paling minimum untuk makan? 5 minit dah cukup. Saya kebelakangan ni makan 5 minit je kalau Isnin sampai Jumaat, kalau belah pagi, kalau perasan. Sebab kelas saya habis 8.10, kemudian 8.30 dah mula hayati Quran. Maka makan sekejap je, lepas tu ulang kaji sedikit. Kemudian kelas 8.30 habis pukul 9, dan kemudian 9 suku kena mula. Cuma kadang-kadang terlambat. Maka berapa minit nak makan? 5. Lalu kadar orang yang makan boleh selesaikan makan lebih kurang 5-10 minit. Begitu juga sabda Nabi SAW, wal mu'tasir, dan kadar orang yang nak buang air, idza dakhala liqada'i hajatih, apabila dia masuk ke dalam bilik air untuk buang air, dia boleh selesaikan. Apakah maksud al-mu'tasir? Baca Sahara, jumpa tak? Huwa man yu'zihi, orang yang sakit disebabkan nak buang air kecil ataupun air besar, dia tahan. Maka pada waktu itu kadar itu ada untuk orang bersiap-siap datang untuk solat, baru qamat.
Sabda Nabi, wala takumu, dan janganlah kamu berbangun hatta tarawni, sehingga kamu nampak aku datang terlebih dahulu. Sebab Nabi solat qabliyah dalam rumah Ummul Mukminin. Bila solat baru Nabi SAW keluar, maka sabda Nabi, bila aku keluar, barulah pada waktu itu kamu bangun. Berkenaan tentang bangun untuk solat, ada beberapa pendapat yang lain yang nanti kita akan baca insya-Allah. Maka kata Imam Tirmizi, hadis ini telah diriwayatkan kepada kami oleh Abd bin Humaid daripada Yunus bin Muhammad daripada Abdul Mun'im seumpamanya. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Jabir yang kita baru baca adalah hadis yang kami tidak mengetahui kecuali daripada sudut dan sanad ini sahaja, daripada hadis Abdul Mun'im, dan isnadnya dan sanadnya adalah majhul. Bab yang ke-31, bab ma jaa fi idkhalil usbu'i al-udhuna indal azan. Kata Imam Tirmizi, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan sunnah memasukkan jari ke dalam telinga sewaktu azan. Idkhalul usbu', masukkan jari ke dalam telinga sewaktu azan. Maka riwayat yang ke-193, riwayat yang ke-193. Okey, sebentar. Okey. Wa bi ilayhi qala haddatsana. Okey. Baca ni baris yang ketiga Arafah, idkhalul usbu'ain. Kisah ni berlaku dekat mana? Okey, jumpa tak? Maka kata para ulama, masukkanlah kedua jari ke dalam telinga. Kenapa tujuan untuk kita masukkan jari ke dalam telinga? Liyartafi'as saut, supaya pada waktu itu suara boleh menjadi lebih kuat. Wa adhanul bab kana fi Mina, dan hadis yang kita nak baca ini berlaku di Mina. Maka dimasukkan jari yang sunat, masukkan jari. Pada waktu itu bukannya meletakkan tangan pun boleh, tak ada masalah. Ini bukanlah menjadikan azan batal. Cuma dalam tajuk yang Imam Tirmizi bawa adalah masukkan jari ke dalam telinga sewaktu daripada azan. Riwayat 193. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Ghailan qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Sufyan ats-Tsauri an Aun bin Abi Juhaifah an abihi qala, daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, raaitu Bilal, dan aku telah melihat Bilal yu'azzinu, melaungkan azan, wa yaduru, dan pada waktu itu dia berputar-putar, dia berpusing-pusing. Apakah maksud Bilal berpusing-pusing sewaktu azan? Maka lihat kepada sahara. Jumpa tak sahara? Okey, gariskan. Wa yaduru, gariskan. Bilakah Bilal pusing? Pandangan yang pertama, indal hay'alatain, sewaktu hayya 'ala solah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Maka itu adalah pandangan yang pertama, memberi maksud Bilal berpusing, berputar ketika mana azan. Pandangan yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Maka pada waktu itu pandangan yang kedua adalah Bilal berpusing sepanjang azan. Kenapa? Supaya pada waktu itu suaranya boleh sampai. Dan dia pusing pun bukanlah pusing keseluruhan dia, hanya pusing ke kanan dan ke kiri. Ma'asubati qadamaihi makanahuma, dalam keadaan tetap pada waktu itu tempat berdiri, tempat berdiri Bilal. Maka ada yang mengatakan Bilal pusing waktu hayya 'ala solah, hayya 'alal falah. Ada juga mengatakan Bilal pusing ketika mana azan, pada keseluruhan azan, tetapi dalam keadaan hanya badan yang berpusing, dan pada waktu itu tidak anggota lain. Wa yaduru, dan pada waktu itu bila sedang berputar sewaktu azan. Wa yutbi'u fahu, dan pada waktu itu mukanya diarahkan, diikutkan, hahuna ayyamini, gariskan bawah tu, ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Wa usbu'ahu, dan kedua jari beliau, fi udhunaihi, berada di dalam telinga beliau. Maksudnya yang sunnahnya bukanlah tutup telinga, tapi sunnahnya meletakkan jari pada telinga berdasarkan hadis ini. Dalam keadaan pada waktu itu Rasulullah dekat mana? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin lahu hamra. Nabi berada di dalam kubbah beliau yang berwarna merah, kemah beliau yang berwarna merah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min adamin,
Apakah maksud min adamin? Baca sahara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada kulit. Min adamin maksudnya daripada kulit. Maka kemah Nabi SAW itu diberbuat daripada kulit dan ianya berwarna merah. Fakharaja Bilal, maka Bilal radhiyallahu anhu keluar di hadapan baginda membawa anazah. Apakah anazah? Tongkat kecil. Lihat kepada sahara, anazah jumpa tak? Hiya rumaihun, ianya adalah anak panah yang kecil, bainal asa, di antara pedang, waruhi, dan juga anak panah. Dia anak panah kecil yang mana pada waktu itu diletakkan di hadapan Nabi sebagai penghalang. Yang mana kalaulah ada orang nak lalu depan Nabi boleh, kerana penghadang untuk Nabi, untuk imam, cukup untuk makmum yang berada di belakang. Maka pada waktu itu Bilal farakazaha, Bilal telah meletakkan anazah tadi, pada waktu itu kayu sederhana tadi, di tempat yang bernama Batha. Batha ni dekat mana? Dekat Mina. Fasalla ilaiha, maka Nabi pun salat menghadap kepada kayu tadi. Dan di hadapan Nabi telah lalu pada waktu itu anjing, keldai, dan Nabi teruskan salat sebab dah ada sutrah, dah ada penghadang. Wa alaihi hullatun hamra, dan pada waktu itu Nabi memakai set pakaian berwarna merah. Apakah hullah? Lihat kepada sahara. Apakah maksud hullah? Hullah adalah wala yusamma hullah. Jumpa tak? Hatta takuna thawbain. Hullah adalah satu set, baju atas dan juga baju bawah. Maka Nabi pakai pada waktu itu baju yang berjalur merah. Dia bukan semua merah, ianya berjalur merah. Maka kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abu Juhaifah perawi, seolah-olah aku dapat melihat kepada bercahayanya betis Nabi SAW. Berkata Sufyan, nurahu hibarah, yang dimaksudkan dengan Nabi memakai set berwarna merah, ianya adalah hibarah, iaitu pakaian daripada Yaman yang berjalur-jalur. Hibarah adalah pakaian yang berjalur. Kata Imam Tirmizi, hadis Abu Juhaifah yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan sahih, dan di atas inilah amal majoriti para ilmu. Mereka pada waktu itu mengatakan bagus sunat untuk muazzin masukkan telinga, masukkan kedua jari pada telinganya sewaktu azan. Sunnah untuk masukkan jari pada telinga. Berkata sebahagian ahli ilmu, wa fil iqamati aidan, sewaktu iqamah juga sunnah untuk memasukkan jari kedua tangan pada telinga. Azan pun macam ni, kata Imam Tirmizi, ketika mana iqamat pun begini. Dan inilah pandangan Al-Auza'i. Berkata, dan siapakah Abu Juhaifah? Namanya adalah Wahab As-Suwa'i. Wahab As-Suwa'i. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita masih lagi sedang membaca Jami' Tirmizi. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu, faham setakat ni? Faham. Boleh lagi ke? Ke mengantuk dah? Sahabat-sahabat yang dekat TikTok dengan FB okey lagi ke? Terima kasih kerana masih bersama. Walaupun sebenarnya dah berapa jam dah ni? 1 jam 10 minit. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Lalu saya pun nak minta izin untuk makan ubat sikit. Strepsil saya, tekak saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perik sedikit sebab banyak bercakap. Mudah-mudahan percakapan yang bermanfaat, insya-Allah. Okey. Boleh ke saya teruskan? Insya-Allah. Kita sampai jam 10, kita cuba jam 10 pula, jam 11 insya-Allah. Okey. Maka apakah maksud hibarah? Gariskan kat situ apa maksud hibarah, ataupun pada waktu itu tulis hibarah maksudnya adalah pakaian yang berjalur. Lalu yang merah yang dimaksudkan itu adalah jalur. Itu hibarah. Sebab itu baca Arafah 2 daripada bawah. Baca Arafah 2 baris daripada bawah. Faqala Ibnul Qayyim, jumpa tak? Inna fiha khututan hamra. Garis-garis merah. Bukan semua warna merah, ada garis-garis merah. Wal qarinatu ala hadha lafzul hibarah.
Kerana yang dimaksudkan dengan hibarah adalah pakaian yang bergaris, pakaian yang berjalur. Hullah bermaksud set pakaian, atas baju ataupun selendang dan bawah kain. Nabi SAW pakai kain. Okey. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bab yang ke-32. Okey. Kata Imam Tirmizi, bab ma jaa fi taswib fil fajar. Kata Imam Tirmizi, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tentang taswib sewaktu azan fajar. Apakah taswib? Taswib ada beberapa. Untuk mudah kita baca Arafah. Baca Arafah. Makna taswib, jumpa tak? Gariskan. Maka taswib kata para ulama huwal i'lam. Taswib ini maksudnya adalah memberi pemakluman. Itu taswib. Al-i'lam, memberi pemakluman. Memberi satu permakluman selepas pemakluman yang lain. Maksudnya dah bagi maklum, bagi lagi makluman yang lain. Itu dipanggil sebagai taswib di dalam bahasa Arab. Kata para ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, thumma taswibu isnan. Dua baris, baris bawah dia. Yang lain tu tak perlu. Thumma taswibu isnan. Taswib ini ada dua jenis. Jumpa tak? Yang pertama yang dimaksudkan dengan taswib adalah ucapan muazzin sewaktu azan, as-salatu khairum minan naum. Salat lagi bagus, lagi afdal daripada tidur. Maka itu pun dipanggil taswib. Taswib yang ini tak ada masalah, bahkan ia adalah sunnah dan perlu untuk dilakukan. Adapun taswib yang kedua adalah pada waktu itu panggilan untuk solat selepas daripada azan sebelum iqamah. Wa qawlu hayya 'alas salah, jom solat, jom solat, jom solat, padahal tadi dah azan dan kejap lagi nak iqamah. Maka pada waktu itu perbuatan macam ini tidak digalakkan dan tidak disukai. Perbuatan ajak lagi orang kepada solat padahal tadi dah azan dan kejap lagi nak iqamah. Maka perbuatan taswib macam ini tidak disukai. Itu maksud taswib. Sebab ianya pada waktu tu dah cukup, dah azan. Kemudian pada waktu itu kejap lagi nak iqamah. Tak perlulah pada waktu itu sebarang penambahan yang lain. Okey. 194. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Ahmad bin Mana'in qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala hadatsana Abu Israil 'an al-Hakam 'an Abdurrahman bin Abi Laila. An Bilal radhiyallahu anhu, daripada Bilal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwibanna, janganlah menambah perkataan ataupun menambah taswib pada sesuatu pun daripada solat-solat kecuali hanya pada solat fajar, iaitu pada azan solat fajar. Perkataan as-salatu khairum minan naum, yang tu mesti kena tambah. Maka hanya pada waktu fajar aja boleh tambah perkataan ketika mana nak maklumkan orang tentang solat. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada hadis daripada Abu Mahzurah. Berkata Imam Tirmizi, hadis Bilal radhiyallahu anhu kami tidak mengetahui kecuali daripada hadis Abu Israil Al-Mulai yang tadi kita baca. Siapakah Abu Israil? Abu Israil ini beliau tidak pernah mendengar hadis daripada Hakam bin Utaibah. Qala, berkata, innama rawahu, sesungguhnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Hasan bin Umarah daripada Hakam bin Utaibah. Seolah-olah ada perawi yang hilang. Siapakah nama penuh Abu Israil? Nama penuh beliau adalah Ismail bin Ishaq, dan beliau seorang yang tidak kuat periwayatannya di sisi para ulama hadis, kata Imam Tirmizi. Maka kata Imam Tirmizi berkenaan tentang hukum pula, wa qad ikhtalafa, dan telah berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan tentang penafsiran at-taswib yang ada dalam hadis. Faqala ba'duhum, maka sebahagian daripada mereka berkata, at-taswibu, taswib itu adalah ayyakula, bahawa memanggil ataupun menyeru ketika mana azan subuh perkataan as-salatu khairum minan naum. Dan ini adalah pandangan siapa? Abdullah bin Mubarak dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara Ishaq bin Rahway berkata berkenaan tentang taswib, beliau berkata bukan itu yang dimaksudkan dalam hadis. Beliau berkata taswib yang dimaksudkan dalam hadis adalah syai'un, sesuatu, ahdatsahun nas, yang manusia reka-reka selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah yang dimaksudkan oleh Ishaq?
iaitu idza adzanal muadzin, apabila muadzin melaungkan azan, fastabta'a, maka pada waktu itu ada orang yang melewat-lewatkan, melengah-lengahkan, dia tak datang lagi padahal nak qomat dah ni. Qala bainal adhan wal iqamah, lalu dikatakan di antara azan dan iqamah, qad qamatis salah, nak solat dah ni, hayya 'alas salah, jom solat, hayya 'alal falah, jom menuju kepada kejayaan. Tak boleh, sebab pada waktu itu dia nak ajak lagi orang dalam keadaan pada waktu itu telah diberikan azan dan juga iqamah. Maka kata Ishaq itu yang dipanggil taswib. Jelas ke jelas? Wa hadha alladhi qala Ishaq, dan apa yang dikatakan oleh Ishaq tadi, itulah taswib yang makruh di sisi para ulama. Ini makruh, ini adalah makruh. Walladhi ahdathuhu ba'da nas, dan itulah yang direka-reka selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pun taswib yang telah ditafsirkan pada awal perenggan oleh Abdullah bin Mubarak dan Imam Ahmad, bahawa taswib adalah mengucapkan muazzin dalam azan subuh, as-salatu khairum minan naum, maka itu adalah pandangan yang sahih, pendapat yang sahih juga. Wa yuqalu lahu taswib aidan, dan itu pun dipanggil taswib, dan inilah pandangan yang dipilih oleh para ahli ilmu dan juga mereka bersetuju dengannya. Perenggan seterusnya, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau berkata sewaktu solat fardu subuh, azan fardu subuh, as-salatu khairum minan naum. Bahawa Abdullah bin Umar kalau azan, maka Abdullah bin Umar akan tambah perkataan as-salatu khairum minan naum. Kemudian diriwayatkan daripada Mujahid, beliau berkata, aku telah masuk bertemu dengan Abdullah bin Umar ke dalam satu masjid, wa qad udzina fihi, dalam keadaan pada waktu itu azan sedang berlangsung. Aku dan Abdullah bin Umar sahabat Nabi masuk ke masjid, kata Mujahid. Wa nahnu nuridu an nusalli, kami sebenarnya berhajat nak solat dekat masjid tersebut. Fathawwabal muadzin, maka muadzin di situ telah menyebut taswib yang dilarang. Apakah taswib yang dilarang? Selepas azan dia nak panggil lagi orang solat untuk datang solat, padahal tadi dah azan. Maka pada waktu itu Abdullah bin Umar terus keluar daripada masjid dan berkata, ukhruj bina, bawa kami keluar. Sebab pada waktu itu dia dah buta, Abdullah bin Umar. Gariskan yang bawah tu, li'annahu kana a'ma. Maka keluarkan kami daripada sisi orang yang suka mereka-reka hukum agama ini. Walam yusalli fi, kata Mujahid, Abdullah bin Umar tak nak solat dekat masjid tersebut. Dan sesungguhnya Abdullah bin Umar tidak menyukai taswib, adalah taswib yang dilakukan di antara azan dan iqamah berkenaan tentang mengajak manusia. Maka itu adalah taswib yang tak disukai. Bab yang ke-33. Apakah bab yang ke-33? Kata Imam Tirmizi, babu ma jaa anna man adzana fahuwa yuqim. Bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan orang yang azan, maka dialah yang selayaknya iqamah. Dia dah azan, maka selayaknya dialah iqamah. Ini dalil dia. Riwayat 195. Wa bi ilayhi qala hadatsana Hannadun qala sana Amdatu wa ya'la an Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am an Ziyad ibn Nu'aim al-Hadrami an Ziyad ibn al-Harith as-Sudai qala, beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an uadzina fi salatil fajr, untuk aku melaungkan azan sewaktu solat subuh. Fa arada Bilalun, maka azan pada waktu itu adalah bukan Bilal, azan pada waktu itu adalah Ziyad bin Harith radhiyallahu anhu. Nabi suruh dia azan. Maka ketika mana tiba waktu iqamat, fa arada Bilalun ayyuqima, maka Bilal pada waktu itu bangun nak qamat. Maka Nabi SAW bersabda, inna akha Suda, sesungguhnya saudara kita Suda, dia telah melaungkan azan. Wa man azana, dan barang siapa yang telah melaungkan azan, maka pada waktu itu hendaklah dia yang iqamah. Jelas ke jelas? Maka sebaiknya siapa yang azan dialah iqamah. Baca kepada baris yang kedua sahara. Jumpa ke? Jumpa. Maka kata para ulama, yukrahu an yuqima ghayruhu wa bihi qala Syafi'i.
Dalam mazhab Syafi'i hukum dia makruh. Orang lain azan, orang lain iqamah, makruh. Sementara itu kata Imam Abu Hanifah tidak makruh. Tidak makruh pada waktu itu orang lain azan dan orang lain dan iqamat. Kata Imam Tirmizi, dalam bab ini ada hadis yang lebih kurang sama daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Ziyad sesungguhnya kami mengetahuinya daripada hadis perawi yang bernama Al-Ifriqi. Dan siapakah Ifriqi? Maka kata Imam Tirmizi, Ifriqi pula adalah seorang yang sangat-sangat lemah di sisi para ulama hadis. Telah melemahkan beliau, mendaifkan beliau Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan lain-lain. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, la aktubu, aku tidak akan tulis hadis Ifriqi. Berkata Imam Tirmizi, wa ra'aitu Muhammad bin Ismail, dan aku telah melihat Imam Bukhari yuqawi amrah, mentashihkan, menguatkan riwayat Al-Ifriqi, dan berkata beliau adalah muqaribul hadis. Sebab itu Imam Tirmizi pilih riwayat ini sebab Imam Bukhari sendiri kata Ifriqi perawi adalah seorang yang pada waktu itu boleh diterima hadisnya. Kata Imam Tirmizi, wal amalu ala hadha, dan beramal di atas hadis ini adalah pilihan kebanyakan ahli ilmu, bahawa mereka pada waktu itu bersetuju siapa yang azan fahuwa yuqim, maka hendaklah dia yang qamat. Siapa yang azan maka dialah yang qamat. Bab yang ke-34, bab ma jaa fi karahiyatil azan bighairi wudu. Bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan makruh untuk azan tanpa wudu. Makruh, tidaklah haram, namun pada waktu itu adalah makruh. Okey, baca baris yang kelima Arafah. Jumpa ke? Maka kata para ulama, kalaulah azan dalam keadaan hadas besar, tak sempat nak mandi tu, tapi dia pergi azan, maka pada waktu itu dia perlu ulang semula azan. Dia perlu untuk semulang ulang azan. Tapi kalaulah pada waktu ketika mana dia ada hadas kecil dan dia azan, maka tidak perlu untuk ulang. Namun yang sangat-sangat makruh sebenarnya adalah kalaulah iqamat dalam keadaan tak ada wuduk. Bila dia nak solat, takkanlah lepas habis qamat pada waktu tu dia baru nak pergi ambil wuduk. Maka makruh untuk qamat dalam keadaan tak ada wuduk. Maka ini pandangan-pandangan yang kita telah baca. Okey, apakah dalil bahawa makruh untuk azan tanpa wuduk? Jom kita baca riwayat 196. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ali ibn Hujr qala hadatsana Walid ibn Muslim an Muawiyah bin Yahya an Az-Zuhri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, la yu'adhdhinu illa mutawaddi'in, janganlah melaungkan azan kecuali seseorang yang berada dalam keadaan wuduk. Riwayat 197. Wa bi ilahi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Abdullah bin Wahb bin an Yunus an Ibn Shihab bin qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yunadi bis salah, janganlah melaungkan azan untuk salat illa mutawaddi, kecuali orang yang telah berwuduk. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, dan inilah yang paling sahih daripada hadis yang pertama. Hadis 197 lagi sahih daripada hadis 196. Kenapa lebih sahih? Okey, wa hadis Abu Hurairah, dan hadis Abu Hurairah lam yarfa'hu, tidaklah merafa'kan dia, maksudnya menyampaikannya kepada Nabi. Lam yarfa'hu, tidaklah pada waktu itu mengatakan dia marfu'. Ibn Wahab, dan itu lebih sahih daripada hadis riwayat Walid bin Muslim hadis 196. Wa Zuhri, siapakah Zuhri? Zuhri tidak pernah mendengar riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau tak pernah mendengar riwayat. Dan telah berbeza pendapat ahli ilmu tentang azan tanpa wuduk. Fakariyahu ba'du ahli ilmi, ada setengah mengatakan makruh, perbuatan tak disukai. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahway rahimahumullahu ta'ala. Warakhasa, dan telah memberikan kelonggaran untuk azan tanpa wuduk dan tidak makruh sebahagian daripada ahli ilmu, dan pandangan mereka adalah pada waktu itu Sufyan, Abdullah bin Mubarak dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Maka ini adalah berkenaan tentang perbahasan azan tanpa wuduk.
maka azan tanpa wuduk tak perlu ulang. Cuma ianya perbuatan yang makruh, yang tidak disukai. Sebaliknya kena ada persiapan sebelum azan untuk ambil wuduk dan lain-lain. Bab yang ke-35 kata Imam Tirmizi, bab ma jaa annal imama ahaqqu bil iqamah. Bab pada hadis dan riwayat yang menunjukkan bahawa sesungguhnya imam yang paling layak dalam kurungan untuk menentukan iqamah. Imam yang paling layak. Muazzin pada waktu tu tak boleh terus qomat je. Dia kena tanya kepada imam. Sebab dalam hadis ini menyebut Nabi bersabda, imam yang lebih layak untuk menentukan bila qomat. Okey. Riwayat 198. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرب قال سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم adalah muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam yumhil, memberi waktu, iaitu Bilal pada waktu itu suka memberi waktu untuk ibadah. Fala yukim, maka Bilal tidak akan berdiri untuk qamat hatta sehinggalah idza ra'a, apabila dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qad kharaja, telah keluar daripada rumah ummahatul mukminin, aqama as-salah, barulah Bilal melaungkan iqamah, hina yarah, ketika mana melihat Nabi. Waktu ketika mana Bilal nampak Nabi keluar, maka pada waktu itu barulah Bilal berdiri untuk memberikan iqamah, melaungkan iqamah. Maka sebab itu disebutkan di sini imam yang paling layak untuk menentukan bilakah iqamah. Imam yang paling layak pada waktu itu untuk menentukan bila iqamah. Cumanya kebiasaan kita adalah pada waktu itu Bilal yang tentukan iqamah. Sunnahnya adalah imam. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Jabir bin Samurah yang kita baru baca adalah hadis yang hasan. Dan hadis simak kami tidak mengetahui kecuali daripada sanad ini. Dan beginilah telah berkata sebahagian ahli ilmu, sesungguhnya muazzin amlak, lebih pada waktu itu bertanggungjawab untuk azan, dan imam pada waktu itu lebih bertanggungjawab untuk iqamat. Bila iqamat, imam tentukan. Bila nak azan, bila masuk waktu, tapi di bawah tanggungjawab Bilal. Bab yang ke-36, bab ma jaa fil azani bil lail, azan sebelum waktu subuh, dipanggil sebagai azan pada waktu malam. Apakah hukum dia? Kata Imam Tirmizi, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan al-azan, azan bil lail pada waktu malam. Okey, lihat kepada Arafah. Jumpa ke? Qala al-Hijaziyun. Para ulama bila sebut Hijaziyun, maksudnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Berkata para ulama bahawa azan untuk fajar, untuk subuh boleh dibuat sebelum masuk waktu. Ini pandangan Imam Ahmad, Imam Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Azan untuk subuh boleh pada waktu malam sebelum masuknya waktu. Summa qala an-Nawawi, kemudian berkata Imam Nawawi, yajuzu taqdim ila nisfil lail. Paling awal bilakah boleh azan untuk subuh? Ada pandangan mengatakan bila berlalunya separuh malam. Ada pandangan begitu. Bila berlalunya separuh malam, maka dah boleh azan. Tapi jangan kita buat pula mengamuk jiran dan sebagainya. Dan berkata yang lain, bilakah paling awal boleh azan? Ila sudusil lail, bila pada waktu itu berlalunya 1/3 malam. Ini lagi awal. Dan kemudian ada lagi beberapa pandangan yang lain. Okey. Riwayat 199 berkenaan tentang bolehnya azan sebelum masuknya waktu subuh, yang kita panggil dekat negara kita azan pertama. Cuma dekat Selangor ni azan pertama kebanyakannya adalah Masjid Jami', Masjid Sultan, masjid-masjid yang besar. Adapun macam dekat masjid tempat saya kerja dulu, Masjid Al-Ikhlas, maka tidak ada azan pertama. Wabi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Layth an Ibn Shihab an Salim an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Bilalan, sesungguhnya Bilal radhiyallahu anhu yu'adzinu bil lail, azan pada waktu malam, maksudnya sebelum masuk waktu subuh. Fakulu, maka sabda Nabi, kalaulah dengar azan Bilal, jangan ingat dah tak boleh makan minum kalau bulan Ramadan. Kalaulah pada waktu puasa, bila dengar azan Bilal, bukanlah bermaksud pada waktu itu tidak boleh
tidak boleh makan minum dah. Sebab sebenarnya azan Bilal belum lagi masuk waktu. Azan Bilal belum lagi masuk waktu. Maka sebab itu kata Nabi, fakulu washrabu, makan dan minum, hatta tasma'u, sampailah kamu mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Dekat sini banyak orang yang pada waktu itu mengelirukan masyarakat. Lalu ada orang kata, tengok Nabi kata, dengar je azan Bilal boleh makan dan minum, tak ada masalah. Ketika mana bulan Ramadan, dia baca hadis tak habis. Maka sebenarnya Nabi SAW dekat Madinah ada dua muazzin. Ada muazzin Nabi yang terkenal Bilal, ada muazzin Nabi Abdullah bin Ummi Maktum. Maka Abdullah bin Ummi Maktum diazan ketika mana masuknya subuh, masuknya waktu. Bilal pula azan luar waktu sebelum subuh, azan yang pertama. Maka sebab itu kata Nabi, bila dengar azan Bilal maka makan. Kenapa Nabi suruh makan? Sebab belum berakhirnya waktu sahur, belum lagi masuk waktu subuh. Sebab itu Nabi kata begitu. Dan waktu bila nak berhenti makan? Ketika mana mendengar azan Abdullah bin Ummi Maktum. Ada sebahagian golongan, ada sebahagian orang, dia hanya pada waktu tu ambil yang kecil dia, sebahagian. Dia kata, tengok Nabi kata jangan berhenti makan ketika mana mendengar azan Bilal. Padahal azan Bilal memang tak perlu henti makan, sebab belum lagi masuk pada waktu fajar. Maka sabda Nabi, sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, dalam kurungan azan yang pertama, fakulu washrabu, maka makan dan minum kamu sehingga kamu mendengar azan Abdullah bin Ummi Maktum. Bila dengar azan Abdullah bin Ummi Maktum, berhenti. Kenapa? Sebab dah masuk waktu fajar. Jelas ke jelas? Tambah di situ Abdullah, nama dia Abdullah bin Ummi Maktum. Okey. Berkata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Unaisah, Anas bin Malik, Abu Dzar dan Samurah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi, dan telah berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan azan yang pertama ataupun azan pada waktu malam. Dipanggil azan pada waktu malam sebab belum masuk subuh lagi. Maka sebahagian daripada ahli ilmu berkata, idza adzana al-muazzinu bil-lail, apabila muazzin melaungkan azan pada waktu malam, mencukupi dan tidak perlu mengulanginya lagi. Dan itulah pandangan Imam Malik, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahway. Faqala ba'du ahli ilmi, dan sebahagian ahli ilmu yang lain berkata, idza adzana bil-lail, bila azan pada waktu malam, a'adahu, kena ulang balik azan tersebut. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, dan telah meriwayatkan Hammad bin Salamah daripada Ayub, daripada Nafi, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya anna Bilalan adzana bil-lail, Bilal azan pada waktu malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menyeru, innal abda nama, sesungguhnya hamba masih lagi lena tidur. Nabi kata, cakap juga sebelum azan, innal abda nama, sesungguhnya pada waktu itu hamba masih lagi tidur. Maka kejut untuk bangun solat malam. Itu fungsi azan pertama. Fungsi azan pertama nak kejutkan orang untuk bangun solat malam kalaulah belum bangun. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang tidak mahfuz, tidak terpelihara pada sanad dan matan dia. Wasahihu, dan yang sahih adalah apa yang diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Umar dan lain-lain daripada Nafi, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah kamu sehingga melaungkan azan Abdullah bin Ummi Maktum. Dan telah meriwayatkan Abdul Aziz bin Abi Rawat daripada Nafi, sesungguhnya muazzin kepada Umar bin Khattab telah azan pada waktu malam. Siapakah nama muazzin ini? Tengok Arafah. Siapa nama dia, jumpa tak? Penghujung perenggan yang kedua, Arafah. Ismu hadzal muazzin, jumpa tak? Siapa nama dia? Masruh, mim sin ra waw ha, Masruh. Maka sesungguhnya Masruh muazzin kepada Umar bin Khattab telah azan pada waktu malam. Maka Umar bin Khattab telah menyuruhnya untuk ulang balik azan tersebut. Namun kata Imam Tirmizi, riwayat ini tidaklah sahih,
Kerana Nafi' daripada Umar bin Khattab adalah terputus. Nafi' dia tidak sempat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebab tu dia kata an-Nafi' anna muazzinan li Umar. Nafi' tidak sempat berjumpa dengan Umar bin Khattab. Wala'alla Hammad bin Salamah arada hadzal hadis, dan mungkin ini yang dimaksudkan oleh perawi Hammad bin Salamah. Was-sahih, dan yang sahih adalah riwayat Ubaidullah bin Umar dan lain-lain daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar, dan Zuhri dan Salim daripada Abdullah bin Umar, iaitu sesungguhnya Nabi SAW bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, walau kana hadis Muhammad sahihan, kalaulah hadis Muhammad itu adalah sahih, lam yakun li hadzal hadisi makna, maka tidak ada sebarang makna pada hadis ini. Ketika mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Kalaulah hadis tersebut kita katakan sebagai sahih. Okey. Fa innama amrahum, kerana sesungguhnya Nabi memerintahkan mereka fima yustaqbal, pada apa yang bakal berlaku. Maksud Nabi kata makan minum lagi sampailah Abdullah bin Ummi Maktum azan. Faqal, lalu Nabi bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Walau annahu amarahu bi'adatil azan, dan kalaulah diperintahkan untuk ulang balik azan, seperti mana pandangan sebahagian orang ketika mana telah azan sebelum terbitnya fajar, maka Nabi pasti takkan berkata inna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Lalu buat apa Nabi suruh azan pada waktu malam? Kalaulah kena ulang balik, bererti azan yang Nabi suruh Bilal laungkan pada waktu malam, ianya tak sepatutnya disuruh ulang. Itu dalil yang Imam Tirmizi pegang. Maka orang yang kata kalau azan pada waktu malam kena ulang balik azan, tak dikira azan, maka pandangan tersebut tidak tepat. Ya, azan dua kali, azan pada waktu malam dan azan ketika mana masuknya waktu fajar. Cumanya ianya adalah azan yang sah, bukannya azan yang ditolak. Sebab Nabi sendiri yang berkata, sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, bilailin. Berkata Ali bin Madini, hadis Hammad bin Salamah daripada Ayub, daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-37, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tentang makruh untuk keluar daripada masjid selepas azan. Selepas azan tak boleh keluar masjid. Ianya adalah makruh. Ianya adalah perbuatan yang tidak disukai oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dah azan, kecualilah kalau keluar daripada masjid kerana wuduk terbatal ataupun nak pergi bilik air lain, tapi jangan keluar daripada masjid. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca Arafah, hujung penggan yang pertama tu jumpa tak? Okey. Yukrahul khuruj ba'da al-adhan tahriman. Makruh tahrimi, bukan makruh tanzihi. Makruh tahrimi, keluar daripada masjid ketika mana dah azan, untuk orang yang sudah berada dalam masjid. Untuk orang yang berada dalam masjid. Kata Imam Tirmizi, babu maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tentang makruhnya keluar daripada masjid selepas daripada azan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannad dan qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Ibrahim bin Muhajir an Abi Sya'sa qala kharaja rajulun, seorang lelaki telah keluar. Seorang lelaki telah keluar daripada masjid selepas daripada dilaungkan azan asar, ba'dama udzina fihi bil asar. Selepas daripada azan asar, ada seorang lelaki ni keluar daripada masjid. Faqala Abu Hurairah, maka sahabat Nabi Abu Hurairah berkata, amma hadza, adapun orang ini, faqad asa Abul Qasim, dia telah pada waktu itu menderhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini Abul Qasim maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kunyah, daripada Uthman, hadis Abu Hurairah. Dan hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih, dan di atas inilah amalan di sisi para ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan orang-orang yang selepas mereka, alla yakhruja ahadun, bahawa tidak boleh keluar seorang pun daripada masjid selepas daripada azan, illa min uzrin, kecuali kalau dia ada keuzuran. Maka apakah uzur yang pada waktu itu membolehkan keluar daripada masjid selepas azan? Contohnya, ayyakuna ala ghairi wudu', contohnya dia tak ada wudu', ataupun urusan yang penting yang tidak mesti dibuat.
Wa yurwa, dan diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, yakhruju ma lam ya'khudhil muadzinu fil iqamah, boleh untuk keluar daripada masjid sebelum iqamat dilaungkan. Imam Tirmizi berkata, wa hadza indana liman lahu udhrun, dan ini pun di sisi kami untuk orang yang ada keuzuran sahaja untuk keluar. Kalau tak ada keuzuran, makruh untuk keluar, bahkan makruh tarimi. Siapakah nama Abu Sya'tha? Abu Sya'tha namanya adalah Sulaim bin Aswad, dan beliau adalah ayah kepada Ash'ath bin Abi Sya'tha, dan telah meriwayatkan Ash'ath bin Abi Sya'tha hadis ini daripada ayahnya. Bab yang ke-38, Babu ma ja'a fil azani fis safar. Bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan perlunya untuk azan walaupun musafir. Walaupun musafir perlu untuk azan. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال, kata Malik bin Huwairith, aku telah datang berjumpa dengan Nabi SAW, aku bersama dengan anak saudaraku, wa banu ammili, sepupuku, minta maaf. Kunci dah jumpa dah. Start kita. Lalu kata Malik bin Huwais, qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa ibnu ammi li. Aku telah datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sepupuku. Maka ketika mana kami nak balik, faqala lana, maka Nabi bersabda kepada kami, idza safartuma, apabila kamu berdua musafir, fa'adzina, maka dalam permusafiran azanlah untuk solat, wa aqima, dan iqamahlah untuk solat, wal ya'ummakuma, dan hendaklah menjadi imam yang paling tua di antara kamu. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Maksudnya Nabi suruh walaupun musafir azan, walaupun musafir pada waktu itu kena iqamah. Sunnah, ianya adalah syariat. Kata Imam Tirmizi, dan amalan di atas perkara ini di sisi majoriti ahli ilmu, mereka memilih bahawa perlunya untuk azan walaupun sewaktu permusafiran. Dan sebahagian berkata mencukupi iqamah sahaja, tujzi'ul iqamah. Innamal azanu, sesungguhnya azan adalah bertujuan untuk mengumpulkan manusia untuk datang solat berjemaah. Ini pandangan yang kedua. Kata Imam Tirmizi, mana satu yang lebih betul? Wal qawlu, tutup pintu. Wal qawlul awal, dan pandangan yang pertama as-sahu, yang lebih sahih, dan inilah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwayh. Bab yang ke-39, bab yang terakhir untuk pagi ni, Babu ma ja'a fi fadlil azan, bab pada hadis dan riwayat yang datang tentang kelebihan azan. Banyak orang memuliakan imam, tapi sebenarnya yang lebih afdal adalah azan. Besar kelebihan orang yang melaungkan azan. Riwayat 202, wabi ila qala hadatsana Muhammad bin Humaid al-Razi qala hadatsana Abu Tumaila qala hadatsana Abu Hamzah an Jabir an Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sabda daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man azana, tahniah kepada para muazzin. Sabda Nabi, barang siapa yang azan sab'a sinin, selama 7 tahun. 7 tahun dia azan. Dan pada waktu itu dia azan muhtasiban, mengharapkan pahala dan ganjaran. Walaupun dapat gaji tak ada masalah, tapi dia mengharapkan pahala dan ganjaran. Apa kelebihan orang yang azan 7 tahun? Kutibat lahu bara'atun minan nar, akan dituliskan untuknya pembebasan daripada api neraka. Masya Allah. Tahniah kepada para muazzin, kalaulah ada yang dah azan selama 7 tahun. Berkata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada hadis yang lebih kurang sama daripada Abdullah bin Mas'ud, Thauban, Muawiyah, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id radhiyallahu anhum. Hadis Abdullah bin Abbas yang kita baru baca, hadisun gharib, adalah hadis yang sanadnya gharib. Dan Abu Tumailah namanya adalah Yahya bin Wadih. Sementara Abu Hamzah As-Sukkari namanya adalah Muhammad bin Maimun. Wa Jabir ibn Yazid al-Ju'fi. Dalam perawi ini kita perasan ada nama perawi Jabir bin Yazid. Maka para ulama, kata Imam Tirmizi, mendhaifkan beliau. Tarakahu, tidak mahu mengambil riwayatnya Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi. Berkata Imam Tirmizi, aku telah mendengar guruku Al-Jarud berkata, guruku telah mendengar Waqi' berkata, laula Jabir, kalaulah tidak ada Jabir al-Ju'fi, nescaya penduduk Kufah tidak akan ada sebarang hadis. Maksudnya Imam Tirmizi memilih pandangan yang Jabir al-Ju'fi, walaupun ada yang melemahkannya, tetapi jasa beliau dalam ilmu hadis adalah sangat besar.
Walaulah Hammad, kalaulah tidak ada Hammad, nescaya penduduk Kufah tidak akan tahu tentang ilmu fiqh. Hammad pada waktu itu yang banyak berjasa. Bab yang ke-40, Babu Maja'ah, yang ini kita sambung selepas daripada Zuhur, insya-Allah jam 3 petang nanti. Terima kasih semua, terima kasih yang bersama. Walaupun saya baca laju sedikit, mudah-mudahan adanya manfaat. Apa yang baik daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta.